Jadi Ayah Haji duk nasihat lama dah ke saya supaya berubahlah. Solatlah, jangan buat seumpama ni solat pun tidak. Jadi saya nak bagi keinsafan. Saya nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak menasihat daripada Ayah Haji sikitlah. Macam mana saya ni? Adakah saya ni perlu bangun malam menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah saya perlu istighfar beberapa ratus kali, ribu kali contohnya? Cuba Ayah Haji nasihat ke saya. Nak nasihat macam mana? Nasihat yang pertama ilmu. Bangun malam nak menangis. Menangis apa? Menangis kerana menyesal. Menyesalnya apa? Kerana tidak solat. Tidak solat je menyesal. Jahil fardu ain tidak menyesal. Berpegang dengan akidah yang salah tidak menyesal. Jahil ilmu solat tidak menyesal. Sekarang ni kamu bangun malam untuk solat sunat. Kamu pandai ada syarat hukum solat sunat tu? Tak pandai. Itu pun dosa besar. Tak mau menyesal. Ni nasihat kena atur molek. Saya perlu istighfar ke 100 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim tu sunat. Taubat wajib ijma' ulama. Maka astaghfirullah bukan rukun taubat. Sebab taubat wajib ijma' ulama. Kalau astaghfirullahalazim tu dia itulah taubat, maka astaghfirullah bukan jadi sunat, bukan jadi wajib, pasti jadi bukan jadi hukum sunat, pasti jadi hukum wajib. Tapi astaghfirullahalazim hukumnya sunat. Man itu bukan rukun taubat. Jangan salah faham, tidak menafikan perintah sunat. Tetapi apabila kita nak kembali bertaubat kepada Allah, kita kena fokus hak perintah asah-asah dulu. Faham tak? Kena tupu hak perintah asah-asah dulu. Hak mana hak asah-asah? Hak sunat-sunat tu yang tidak mengganggu tumpuan hak asah, okeylah. Tapi hak sunat kemudian. Tadilah setakat yang tidak terganggu tumpuan kita pada amal wajib atau apa. Tapi jangan tumpu pada amal sunat. Kalau tumpu pada amal sunat tapi belajarnya tidak, akhir dia pun asyik, dia jadi macam suka dengan amal sunat, akhir dia pun bangun malam dia istighfar, dia bangun malam dia istighfar sampai kesudah ilmu fardhu ain tak belajar. Itu bukan orang yang bertaubat. Orang yang masa derhaka tapi syaitan tipu dia atas rupa kebajikan pula. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin Ghazali mengatakan terkadang syaitan tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Syaitan ni pandai lah. Jangan solat. Tiba-tiba nak solat orang ni. Solat lah, belajar tak payah. Payah apa solat? Budak-budak pandai solat. Reka lah macam mana pun. Tak belajar lah kitanya. Bahan syaitan pula. Sebab tu nak nasihat, ilmu ibadah. Ilmu mana ni? Ilmu fardhu ain. Ibadah mana ni? Ibadah hak asas-asas kewajipan. Hak sunat kita buatlah qada-qada yang tidak mengganggu hak belajar ilmu fardhu ain, tak ganggu hak ibadah kita, hak wajib-wajib. Sebab di antara ibadah yang wajib kepada kita selepas ilmunya cukup, ibadah taubah. Taubah ni dipanggil ibadah batin, taat batin. Dalam kitab pernah bagi hati 10 sifat mahmudah. Sifat mahmudah yang pertama adalah taubah. Khauf, takut pada Allah, yang kedua. Zuhud yang ketiga. Sabar yang keempat. Syukur yang kelima. Tapi yang pertamanya taubah. Itu sifat mahmudah yang pertama. Jadi taubah ni kewajipan besar kepada kita. Kemudian taubah ni ada rukun-rukun dia pula. Ni kena mengaji balik pula kepada rukun taubah dia. Kalau dosa dengan Allah tidak berkait dengan tinggal kefarduan, dosa berjudi, minarok, dia ada 3 rukun taubah. Dia ada 3 rukun taubah. Setakat ayat 3 je lah, masa nak habis dah ni. Ayat 3 je. Hak mana 3 ni kena buka dalam kitab. Kemudian kalaulah dosa dengan Allah tinggal kefarduan ditambah rukun yang keempat, wajib tunaikan kembali. Kalau dosa dengan manusia, dia ada rukun yang keempat, kena hadap manusia itu terlebih dahulu. Kena minta maaf, minta halal, apa-apa sekalalah kesalahan kita sesama anak Adam. Kalau dosa tinggal kefarduan, tinggal solat, tinggal puasa, dia ada rukun taubat yang keempat, tunaikan balik, qada balik solat, qada balik puasa. Ini hak kewajipan kita, hak kewajipan. Tiba-tiba qada
sembahyang qadaknya tidak, sembahyang sunat, pas sembahyang sunat, pas sembahyang sunat. Dia meninggalkan kewajipan qadak, dia duduk dalam berdosa sepanjang masa. Amal sunat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa suka, ditipu oleh syaitan. Sebab tu pokok pangkal nak kembali pada agama, balik kepada ilmu agama. Jangan buat sendiri-sendiri. Jangan gamuk sendiri-sendiri. Ini taat barangkali, ini maksiat barangkali. Jangan barangkali. Agama ni bukan agama akal kita. Agama ni agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena jelas dalam bab ilmu. Nasihat yang pertama, belajar dulu kemah. Terutama sekali belajar ilmu akidah. Itu yang terutama sekali. Semayang comel pekoh macam mana pun, hati comel dengan Allah Subhanahu wa taala macam mana pun, tapi kalau akidah salah, semuanya tidak ada nilai. Ini dipanggil jalan taubah. Jadi kalau tinggal kefarduan, qada dululah. Jangan kita pakai macam okeylah dulu tak solat zaman jahiliah. Sekarang kita sudah solat. Hak lama-lama tu okeylah, tak payahlah. Sebab apa? Dia ada line dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaha kewajipan solat yang ditinggalkan kekal sampai bila-bila. Contoh. Jadi lama ni. Kat 20 minit. Contoh, sekarang ni masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Itu contoh waktu sekarang, waktu maghrib. Kita orang Islam. Kita berakal. Kita balik. Haid tidak ada, nifas tidak ada. Apa hukum solat atas kita? Wajib. Ni masuk waktu maghrib, solat berkewajipan atas kita. Sebab kita cukup syarat wajib. Islam kita, berakal kita, balik pun kita sampai umur, suci haid nifas pun kita, maka kita berkewajipan solat. Bila masuk waktu maghrib, tiba-tiba masuk waktu isyak, dia tidak solat. Masuk waktu isyak. Kewajipan solat maghrib, yang mana masuk waktu maghrib cukup syarat wajib, maka dia berkewajipan solat maghrib sampai ke habis waktu maghrib dia tidak solat. Kewajipan solat maghrib itu kekal kewajipan ke ataupun sudah jadi harus? Solat maghrib sudah jadi harus ke macam mana? Sekarang waktu maghrib tadi kita wajib solat. Sekarang waktu isyak kita wajib solat isyak pula. Sampai ke subuh kita tak solat isyak. Kewajipan solat isyak ni bila masuk ke subuh, kewajipan tu jadi apa ke? Jadi hilang. Ada. Jadi makna kita balik umur 15. Masuk waktu solat kita tak solat. Habis waktu, macam mana kewajipan solat waktu tu? Kekal kewajipan sampai bila-bila. Bukan kata habis waktu, kewajipan tu sudah jadi, tidak jadi kewajipan dah. Ada hukum seumpama tu? Tidak. Kekal sampai ke bila? Sampai kita tunaikan balik. Barulah kita menjunjung kewajipan yang tertangguh selama puluh tahun yang kita tidak tunaikan. Dan kena ingat, dosa pegangan, dosa tinggal solat, zuhur, dosa lain. Dosa tinggal solat asar, dosa lain. Dosa tinggal solat maghrib, dosa lain. Dia bukan satu dosa satu package, bukan. Tinggal zuhur hari ni, tinggal zuhur esok, dosa lain-lain. Maknanya kita wajib kena sempurnakan rukun bagi tiap-tiap satu dosa. Ini kena balik pada ilmu hukum taubah lah. Di antara rukunnya qada kembali. Ini kewajipan. Dan kata Imam Nawawi, kewajipan qada salat, kewajipan ijma' ulama, tak ada khilaf. Ibn Hazmin mengatakan tidak wajib qada salat sebab tidak ada dalil. Nabi hanya perintah qada salat apabila tertidur, apabila terlupa. Atau Nabi perintah qada salat. Tapi kalau tinggal sengaja, ada tak Nabi perintah? Tidak ada perintah, tidak ada dalil. Maka Ibn Hazmin kata tak ada qada salat. Itu pandangan yang tidak diterima pakai oleh ijma' ulama, tak diterima pakai. Sebab selain daripada dalil Quran hadis, kita ada dalil qiyas, perbandingan hukum. Kita ada dalil qiyas. Sekarang ni tertinggal solat dengan kerana tertidur terlupa wajib qada, atau Nabi wayak. Tertidur terlupa berdosa ke tak? Berdosa ke tak?
Kita tertinggal solat kerana tertidur, kerana terlupa. Berdosa ke tidak? Tidak berdosa. Wajib qada sebab Nabi perintah. Tinggal solat dengan sengaja, apa hukum? Berdosa besar. Lepas tu halal. Halal. Itu panggil qiyas aulawiyah. Makis lebih tinggi daripada makis alaih. Dikiaskan tinggal solat dengan sengaja atas perintah Nabi tinggal solat kerana tertidur, terlupa. Tapi kias banding ni tak sebanding ni. Sebab kias pada tinggal solat yang terlupa, tertidur, tak berdosa. Ni berdosa besar. Lagilah wajib qada solat. Wajib kena solat kembali. Contoh sebagai hak dalam Al-Quran. Wala taqul lahum uff. Jangan kamu kata pada ibu bapa kamu. Quran kata jangan kata jangan. Quran larang tu. Sepak, terajang, tolak, lepas. Ada Quran sebut? Tidak ada. Terajang lah. Jangan. Quran larang. Mana kiasnya? Perbandingan hukum. Kalau setakat tu pun haram dah kerana ibu bapa kita terasa hati. Kalau menyakiti pula, tak payah tanyalah. Kalau lah tinggal solat tertidur lupa, yang tak berdosa wajib qada, yang tinggal sengaja, tak payah tanyalah, tu dosa besar. Dia panggil kias. Ini panggil sebenarnya tidak timbul pakar. Dan kitab fiqh Islami wa Adillah tu karangan Datuk Wahab Az-Zahili, ittifaq empat mazhab wajib qada solat. Ini kena ngaji balik dalam bab hukum dia. Tapi qada solat tak ambuh hak wajib. Dia buat lebah lagi semai sunat, pas sunat tu bohong belaka tu. Itu bukan. Itu bukan jalan agama. Sebab tu nak jalan agama sungguh, ilmu terlebih dahulu. Bab qada solat tu kemudian waktu belajar dulu. Bila mai ke insafan solat, awak ni baru solat kan, berapa puluh tahun tinggal, awak kena qada nanti. Belajar dulu fardu ain, pastikan akidah betul. Belajar fardu ain, pastikan solat tu betul sungguh. Kalau nak qada solat sedang buat pun betul ke tak betul pun tahu nak qada macam mana. Betul akidah dulu, belajar bab solat dulu molek, belajar ilmu tasawuf. Di situ awak akan ngaji ilmu bab taubah. Di situ akan jawab bab taubah daripada tinggal kefarduan, tinggal solat, tinggal puasa. Dia akan cerita bab rukun taubah, di antaranya qada. Itu cerita kemudian. Sebab nak qada solat ni dia kena ada ilmu pula. Sebab itu solat lama-lama, mana kita tahu, kita pun tak ingat dah. Kan ada buat catatan dalam diary. Ada catatan dalam diary. Zuhur ini buat pakoh, Zuhur esok buat pakoh. Kita tak pakai diary dah sekarang. Ada dah. Aku tak jual ada diary dah. Zaman dulu sekolah tiap-tiap hari tulis, nak tidur tulis dulu. Tulis tak solat. Tak ada. Mana kita nak qada macam mana? Benda tu benda lama yang kita tak tahu. Tu balik pada ilmu. Ilmu akan jauh pada kita. Sebab tu jangan nak qada solat. Qada solat macam mana? Hak solat lama-lama tak tahu. Saya nak qada aje. Tu salah. Dia nak qada, kono nak taubah, belajarnya belum. Tak kena kita. Dia kena belajar dulu molek. Taubah itu bab qada dia akan ada kemudian. Faham tak? Ni tak boleh kata kita mai ke safang awak baru solat, awak qada. Jangan. So dia belajar molek, nasihat dia belajar fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf. Bukan nasihat saja, seeloknya kita bimbing dia. Jangan duduk ngaji hal lain sebab kita dalam keadaan baru insaf ni. Baru insaf ni banyak ni kewajipan yang kita tergendala. Kewajipan kita yang kita tinggalkan. Jadi dalam keadaan kita main keinsafan, tumpuan kita hanya pada asas-asas kewajipan terlebih dahulu. Fokus asas-asas kewajipan dahulu. Kalau belajar fokus fardu ain sahaja. Untuk permulaan. Tapi ikut tempat kita tak ada ajar seumpama tu, ambillah cuti tanpa gaji boleh sebulan, hidup pondok. Ini cerita je ni. Boleh kan ambil cuti tanpa gaji kan? Sebulan 2 bulan kita hidup pondok, fokus fardu ain sekejap aje. Fardu ain sikit je, bukannya banyak. Sebulan 2 bulan pergi pondok, jangan duduk ngaji dengan orang sejid surau. Orang sejid surau tu ngaji tinggi-tinggi.
Kita cari siapa hak ustaz, hak agak ada masa lapang. Saya ni mari ni bukan nak ngaji pondok ni, saya mari ni nak jadi betul agama dulu ni. Ajar kat saya ada cuti sebulan je ni. Minta dia pegang dia seorang. Gitu cara. Kalau kita pergi ngaji hak kelas umum di masjid surau, dalam pondok tu ngaji ilmu tu. Tinggi-tinggi dia ngaji. Hak tu bukan hak kita tu, kita baru nak tupu ni. Gitu je lah. Kita kena fokus pada masa, biar pastikan kita lepas fardu ain. Apa tu baru kita boleh cerita hak amalan. Sebab kita sudah tergendala tu lama. Kita tak ada pilihan. Jangan awak ikut suka kita, nak ni, jangan. Sebab kita derhaka kepada Allah mula daripada umur 15. Terutama saya derhaka akidah. Itu hak paling besar sekali. Jadi pokok pakar nak bertaubah, kembali kepada ilmu. Itu pokok pangkal. Sebab taubah nak kembali daripada jauh dengan Allah, kerana derhaka, nak tinggal derhaka pegangan, nak tinggal derhaka zahir, nak tinggal derhaka batin, riak, wujud, takabur, nak kembali kepada taat kepada Allah, nak taat pegangan, berpegang akhirat di sunnah wal jamaah, nak taat zahir, solat yang sebenar. Sallu kama ra'aitumuni usolli, Nabi perintah. Solatlah kamu sebagaimana kamu tahu cara aku solat. Kena belajar. Taat bak zahir pula, taat bak hati, ikhlas kita, syukur pun kita, sabar pun kita, taubah pun kita. Tu taat batin. Beres situ, bola kita boleh fokus pula kepada amal-amal yang sunat untuk menyempurnakan agama kita. Tapi sebelum cerita amal sunat untuk menyempurnakan agama, beragama terlebih dahulu. Itu jalan dia. Tapi dalam masa kita fokus pada amal wajib permulaan ni, amal sunat bukan tak boleh buat, tapi hak tidak terganggu hak kewajipan kita. Beres hak wajib tak banyak mana. Kita fokus pada amal-amal sunat untuk dapat kesempurnaan, ketinggian dalam agama. Dengan amal sunat akan dapat kesempurnaan dan ketinggian dalam agama. Tapi agama kena lengkap terlebih dahulu dengan Islamnya, dengan imannya, dengan ihsannya. Lengkap ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ini cerita secara umum. Ni. Lepas tu kita muhasabah atas diri kita masing-masing. Sebab kita bawa agama diri untuk kita. Lagi besar kita nak bawa agama keluarga kita pula. Kemudian kita ada peranan pula dalam masyarakat. Kita nak bawa agama bimbing masyarakat pula. Kena pasti molek. Kena pasti molek. Lagi besar tanggungjawab, lagi besarlah beban kalau kita tidak menunaikan tanggungjawab. Tapi kalau kita mampu menunaikan tanggungjawab, lagi besar keuntungan kita di hari akhirat. Seorang diri pun kena pastikan betul agama, tanggungjawab keluarga kena betul agama, tanggungjawab masyarakat kena betul agama. Jadi kalau kita nak bawa agama, nak menyampaikan agama, nak dakwah agama, ilmu ibadah, ilmu fardhu yang asas dia. Jangan kita nak bawa agama dalam masyarakat, nak dakwah agama, nak ajak kepada agama, ilmu fardhu tauhid tidak pernah diajar, ilmu fardhu fiqh tak pernah diajar, ilmu fardhu tasawuf pun tak pernah baca pun. Lepas tu bawa agama dalam masyarakatnya macam mana? Kamu pun tidak ada agama lagi. Sebab tu agama, ilmu serta ibadah, nasihat agama, pengajaran agama, bimbingan agama, dan kitab Minhajul Abidin, ilmu dan ibadah. Tajuk kita nyebab taubah pun sama. Taubah adalah ibadah didahulukan dengan ilmu. Nabi bersabda, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Ilmu pendahuluan kepada amalan ialah mengikut ilmu. Amalan di sini taubah ialah mengikut ilmu. Nak bertaubah pokok pangkal kembali pada ilmu terlebih dahulu.